Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan memulakan persembahan kami dengan mendendangkan syair Sebermulanya Ketupat Cinta irama hiasan. Riwayat bermula di kota Melaka, berdiri khalifah seorang pemuka, Sultan Alauddin tiada murka, budinya ramah jelata suka. Sampai ketika suatu hari jatuh baginda tiada berdiri. Akhirnya syahid Sultan yang bahari, maka diracun gemparnya puri. Tun Senajari yang gembira, suaminya mangkat dia berpura, mencari mangsa kononnya lara, hang lepat akhirnya kesangkar penjara. Hang lepat itu masyhur dikata, akhlak mulia ilmu menata, petahnya tika mulut bertinta, sebermulanya ketupat cinta. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Dr. Azman yang merupakan pensyarah bagi kursus Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu BMMB 1104. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan 3 kami, iaitu Asas Kritikan Sastra dalam Teks Pilihan. Teks pilihan yang telah diberikan kepada kami ialah novel Ketupat Cinta karya Faizal Tehrani. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Latar belakang karya. Novel Ketupat Cinta diterbitkan pada tahun 2009 dan tahun 2012. Penulis novel ini ialah Faizal Tehrani dan penerbit novel ini merupakan Al-Amin Surf Holdings. Karya Ketupat Cinta ini juga diterbitkan dalam 2 siri, iaitu Ketupat Cinta musim pertama yang diterbitkan pada tahun 2009 dan Ketupat Cinta musim kedua yang diterbitkan pada tahun 2012. Latar belakang penulis. Nama sebenar Faizal Tehrani ialah Muhammad Faizal bin Musa dan nama samarannya ialah Faizal Tehrani. Tarikh lahir Faizal Tehrani ialah pada 7 Ogos 1974. Beliau, antara pendidikan yang beliau telah dapatkan ialah di Sekolah Syed Rehat, Melaka, Sekolah Rendah Jalan Datuk Palembang, Melaka, Sekolah Menengah Sultan Muhammad, Kolej Islam Kelang, Kolej Islam Sultan Alam Shah, Ijazah Sarjana Muda Syariah Politik di Universiti Malaya, Ijazah Sarjana Sastra Universiti Sains Malaysia dan mendapatkan Doktor Falsafah Sastra di Universiti Kebangsaan Malaysia. Latar belakang penulis. Kontroversi. Faizal Tehrani ini dikenali dengan beberapa kontroversi sehingga beliau digelar oleh Samad Said sebagai penulis yang berani. Antara kontroversi yang terbalik dengan diri beliau termasuklah isu Syiah, keberanian dalam penulisan dan mendapat ancaman bunuh. Antara sumbangan dan pengiktirafan yang Faizal Tehrani telah peroleh ialah terdapat pelbagai karya yang telah diterbitkan oleh beliau, termasuklah Ketupat Cinta 1515, Detektif Indigo dan Surat-Surat Perempuan Johor. Anugerah tertinggi yang diterima oleh Faizal Tehrani ialah Anugerah Seni Negara 2006. Seterusnya saya akan mempersembahkan sinopsis novel Ketupat Cinta. Al-Kisahnya Sultan Alauddin Yahya Shah mangkat diracun isteri baginda Tun Senaja yang mahukan penguasaan penuh di dalam istana Melaka. Bagi mengelakkan dirinya ditangkap, Tun Senaja menuduh hang lepat
Gerau iaitu tukang masak istana sebagai dalang di sebalik kematian Sultan Alauddin. Di penjara, Hang Lepat bertemu dengan Hang Seleri. Hang Lepat menceritakan kisah hidupnya sejak bapa saudaranya iaitu Musa Al-Kazim bersama-sama dengannya menemani para mesuara, bermula dengan melarikan diri dari Palembang, diikuti menjadi Raja Temasek sehingga menggagaskan Kesultanan Melayu Melaka. Di Istana Melaka, wujud konflik dan permusuhan isteri-isteri dan gundik baginda iaitu Puteri Kamarul Ajaib, Cik Loganesh, Tun Roscah, Tun Halimah dalam memenangi hati para mesuara dan menguasai tampuk Kesultanan Melayu Melaka. Pelbagai rintangan dilalui oleh Musa Al-Kazim di samping membantu para mesuara berdakwah, memasak, memandangkan beliau merupakan seorang gerau istana yang dikasihi para mesuara. Ketupat cinta musim pertama berakhir apabila Musa Al-Kazim mati dibunuh dan Hang Lepat dihantar ke Jeddah. Bermulanya ketupat cinta musim kedua dengan pulangnya Hang Lepat sebagai gerau istana para mesuara, juga seperti bapa saudaranya menyelesaikan konflik politik dalaman istana. Seterusnya saya akan membentangkan asas kritikan sastra. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2005, kritik ialah analisis, penilaian atau teguran terhadap sesebuah karya seni. Hashim Awang 1985 telah mentakrifkan kritikan sastra ialah usaha mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Terdapat 6 jenis kritikan sastra iaitu kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan pendekatan, kritikan penganalisisan dan kritikan penilaian. Baiklah, jenis kritikan yang kami pilih ialah kritikan sanjungan dan kritikan teguran. Kritikan sanjungan ialah pujian terhadap karya dan pengarangnya yang berupaya menghasilkan pemikiran yang bernas dan menarik. Kritikan sanjungan ini muncul pada era pasca Perang Dunia Kedua dan Pra-Asas 50. Pengkritik terkenal termasuklah Muhammad Yasin Makmur dan Muhammad Yusuf Ahmad. Pada ketika itu, kritikan tertumpu kepada sejarah Melayu dan hikayat Abdullah. Baiklah, kritikan sanjungan yang pertama. Penulis telah menasihati pembaca untuk mengikuti suruhan Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Perkara ini dapat dibuktikan melalui beberapa petikan yang berada dalam novel tersebut. Yang pertama, tegahan dan larangan dalam meminum arak. Penulis Faisal Tehrani telah memuatkan nasihat berkenaan dengan larangan meminum arak dalam Islam. Setiawan Gunardi tahun 2018 telah menyatakan bahawa pengharaman arak dalam Islam disebabkan oleh sifat memabukkannya yang melanggar maqasid syariah penjagaan akal. Arak juga telah dikenali sebagai ibu kepada segala kejahatan. Tentunya, arak perlulah diharamkan dalam setiap lapisan masyarakat kerana mudaratnya yang besar. Seterusnya, galakan dalam menuntut ilmu. Penulis juga menggalakkan tuntutan ilmu dalam kalangan pembaca. Menuntut ilmu merupakan antara tuntutan yang fardu dalam Islam berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah nombor 224 oleh Anas bin Malik di mana Rasulullah SAW telah bersabda menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Penulis juga memperincikan golongan yang mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain kerana Allah SWT merupakan tingkat tertinggi seseorang menuntut ilmu sehingga mereka didoakan di langit. Seterusnya, menjaga kedudukan halal dan haram pemakanan. Dalam petikan tersebut, penulis telah menekankan kepentingan menjaga kedudukan dan status halal dan haram makanan yang masuk ke dalam perut. Penetapan status halal dan haram makanan di Malaysia mengikut acuan mazhab Syafi'i berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan uruf orang Arab. Memelihara makanan yang masuk ke perut merupakan sesuatu yang wajib diambil serius oleh umat Islam kerana Islam menyuruh umatnya supaya makan makanan yang halal lagi baik. Ini selaras dengan ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-168 di mana Allah SWT telah berfirman yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makalah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang dan nyata bagi kamu. Baiklah,
Kritikan sanjungan yang kedua pula ialah penulis memuatkan ilmu dan maklumat yang pelbagai merentasi bidang. Hal ini boleh dibuktikan melalui beberapa petikan. Yang pertama ialah sejarah Parameswara dalam membuka Kota Melaka. Antara ilmu yang dimuatkan ialah berkenaan dengan sejarah pembukaan Kota Melaka oleh Parameswara. Jabatan Ketua Menteri Melaka tahun 2023 telah merekodkan bahawa selepas Parameswara dihalau oleh penjajah Siam di Temasek, baginda telah melarikan diri ke Melaka. Di sana, baginda telah menyaksikan anjing dan pemburuannya ditewaskan oleh pelanduk putih, lantas memberi nama Melaka bersempena dengan pohon yang disandarnya. Seterusnya, manfaat makanan orang Melayu. Dalam petikan tersebut, penulis menyatakan manfaat buah nangka yang mempunyai pelbagai asetilkolina. Hal ini sependapat dengan kajian Lin tahun 1957 yang menyatakan bahawa buah nangka di Malaysia mempunyai kandungan asetilkolina yang tinggi. Manfaat asetilkolina ini termasuklah mengawal pengejutan jantung dan darah tinggi, melancarkan peristalsis usus dan remesan kelenjar. Seterusnya, resepi-resepi masakan. Faisal Tehrani telah bersikap kreatif dalam memasukkan unsur-unsur resepi makanan dalam karya penulisannya yang lebih bertemakan situasi politik istana zaman Kesultanan Melayu Melaka. Meskipun berbeza bidang, tidak nampak kekok dalam ceritaannya yang mengintegrasikan politik istana dan resepi-resepi masakan. Setiap bab dalam kedua-dua siri Ketupat Cinta ini berasaskan nama makanan dan hampir setiap bab tersebut dimuatkan resepi makanan tersebut. Baiklah, kesimpulannya dalam kritikan sanjungan ini, sebagai pembaca, kami memuji penulisan Faisal Tehrani dan yang kami anggap kreatif dan berilmiah bukan sahaja dari sudut agama, malah merentasi bidang sejarah dan sains. Memuatkan unsur-unsur masakan dan resepinya serta akal budi dan falsafah orang Melayu yang menyerlahkan kebijaksanaan beliau dalam mengarang novel Ketupat Cinta. Baiklah, kita akan bergerak kepada kritikan yang seterusnya, iaitu kritikan teguran. Kritikan yang memberi teguran dan peringatan kepada pengkarya, menyeimbangkan keistimewaan dan kekuatan teks serta kekurangannya. Tokoh pengkritik terawal bagi kritikan teguran ialah Aminuddin Maki yang mengkritik novel Korban Kesucian oleh Keris Mas. Sekarang mari kita menyaksikan pula kritikan teguran di dalam karya Faisal Tehrani Ketupat Cinta. Yang pertama, kami ingin menegur berkenaan penulis memasukkan unsur-unsur ajaran Syiah dalam penulisan. Yang pertama, Faisal Tehrani menggunakan hadis dhaif iaitu lemah sebagai hujah bagi mengagungkan Ahlul Bait. Umar Mukhtar Muhammad Noor 2016 dalam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan merekodkan wujudnya kritikan terhadap periwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Beberapa ulama seperti Az-Zahabi dan Al-Malini mengkritik hadis yang dimuatkan dalam kitab tersebut. Al-Malini menyebut, aku telah membaca buku Al-Mustadrak yang telah dikarang oleh Al-Hakim daripada awal sampai ke akhirnya, dan aku tidak menjumpai walaupun sebuah hadis yang menepati syarat kedua-dua mereka, Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, dalam catatan lain Umar Mukhtar Muhammad Noor, dalam hadis kedua ini pula, juga daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, hadis di atas dihukum sebagai hadis yang dhaif, iaitu hadis yang lemah, mengikut pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah wal Mawdudah. Bahawa kalian pengetahuan semua dan pengetahuan doktor sendiri, penggunaan hadis yang dhaif dalam menjadikan hujah bukan satu yang tidak baik, kerana sifat dhaif tersebut tidak boleh dijadikan hujah, terutamanya dalam menyokong suatu hal seperti akidah, iaitu dalam konteks penulisan digunakan oleh Faisal Tehrani untuk menyokong dan mengagungkan ahli bait. Kita pergi ke yang kedua, iaitu mengagungkan Sayyidina Ali secara keterlaluan. Menurut Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia Berhad tahun 2021, hadis ini disebut oleh Syekh Mashhur bin Hasan Al-Saman Hafizahullah dalam kitab himpunan hadis-hadis lemah dan palsu beliau berjudul Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah wal Mawdudah Mujarradah Al-Taqrij di halaman 1884, hadis nombor 900
Maksud saya, hadis nombor 9491. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang lemah dan tidak boleh dijadikan hujah. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 2011 ada menyatakan antara ciri-ciri Syiah yang menonjol ialah mengagungkan Sayyidina Ali secara keterlaluan. Dalam konteks saya ini, penulis menggunakan hadis dhaif sebagai hujah bagi mengagungkan Sayyidina Ali. Seterusnya kita melihat pula teguran kami terhadap Faizal Terani kerana merendahkan sahabat Rasulullah SAW. Ayat ini, dalam petikan ini, ditulis umpama menganggap sahabat Rasulullah SAW kecuali yang terpilih itu tidak wajar dijadikan ikutan atau contoh teladan. Menurut Khairul Azman Daud 2019, Syiah merupakan ajaran yang banyak mencela para sahabat, terutamanya Syiah Rafidah. Faizal Terani cuba mempersoal ketokohan sahabat Rasulullah SAW memulai surah Al-Jumu'ah ayat 11 yang berkait dengan kisah sahabat yang bangun dari khutbah Jumaat sehingga ditegur Allah SWT. Dalam tafsir Imam Daud, beliau meriwayatkan para sahabat menyangka perbuatan itu tidak mengapa. Ilmuwan Islam berpendapat pula ayat ini tidak logik dijadikan hujah untuk menghina dan merendahkan para sahabat kerana mereka dipandang tinggi oleh Allah SWT. Ini selaras dengan pernyataan Majlis Agama Islam Selangor tahun 2023 di mana Allah SWT memuliakan para sahabat Rasulullah SAW berdasarkan surah At-Taubah ayat 100. Di mana ia berbunyi dan bermaksud dan orang-orang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dan orang-orang muhajirin dan ansar dan orang itulah yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Allah SWT. Seterusnya kita melihat pula kritikan teguran kami yang kedua, iaitu penulis tidak menepati sejarah Melayu dalam penulisan beliau. Yang pertama, adanya isteri para meswara bernama Ratu Kamarul Ajaib. Catatan Suratul Salatin hanya merekodkan baginda para meswara berkahwin dengan Puteri Pasai dan Puteri Pelak yang bernama Puteri Ratna Kamala, puteri kepada Sultan Makhdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah II. Walaupun begitu, dipercayai para meswara mempunyai ramai guni dan isteri. Namun tiada dalam catatan sejarah baginda mempunyai isteri bernama Puteri Kamarul Ajaib atau isteri-isteri lain yang dinyatakan dalam novel seperti Cik Lok Ganesh, Tun Halimah dan Tun Rosjah. Tiada juga mana-mana catatan yang mengatakan isteri-isteri para meswara ini mengawal istana semasa baginda berkuasa seperti yang diceritakan di dalam novel. Yang kedua, kontroversi para meswara pemerintah yang zalim. Dalam petikan ini, penulis ingin mengatakan bahawa para meswara yang juga dikenali sebagai Sultan Iskandar Shah bukan pemerintah yang zalim. Namun begitu, beliau merupakan seorang yang adil dan saksama dalam melaksanakan pemerintahan di negeri Melaka. Hal ini selaras dengan pendapat Baharudin Cekpa 2012 yang menyatakan bahawa para meswara merupakan seorang raja yang adil dan berpandangan jauh. Keadilan baginda menaungi dan memayungi semua lapisan masyarakat dan rakyat termasuklah sebagai raja dan hamba Allah SWT. Tambahan lagi, Haryati Hasan et al. 2022 menyebut peribadi dan sasih para meswara sangat agung dan mulia seperti yang diriwayatkan oleh O.H. Walters. Dalam pada ini, perkara tersebut jelas menunjukkan bahawa para meswara bukan sahaja pemimpin yang zalim, bukan seorang pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Kesimpulannya kami dalam bagi kritikan teguran. Sebagai pembaca, kami menegur beberapa kandungan teks novel Ketupat Cinta adalah tidak patut ajaran-ajaran yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dimasukkan ke dalam karya seni. Bukan itu sahaja, kesalahan dalam menghasilkan buku yang separuh fakta dan separuh fiksyen memungkinkan wujudnya tanggapan yang palsu itu benar. Kesannya, pembaca tidak dapat membezakan sejarah betul dan sejarah palsu. Percubaan berani Faizal Terani terutama menegakkan pegangan Syiah perlu diketepikan supaya dapat menghasilkan karya yang berkualiti dan menepati syariat Islam secara keseluruhannya. Seterusnya, mari kita melihat pula penerapan elemen sivik, iaitu pengajaran yang kami dapat melalui novel Ketupat Cinta. Terdapat beberapa pengajaran yang dikenal pasti melalui novel Ketupat Cinta. Yang pertama, larangan tidak bersikap tamak dan gilakan kuasa. Sikap tamak dan gilakan kuasa bagi menguasai tampuk dan istana Kesultanan Melayu Melaka mendorong permaisuri-permaisuri baginda para meswara untuk berlaku jahat. Disebabkan sikap itu juga mereka sanggup melakukan pembunuhan seperti mana Tun Rosjah membunuh Puteri Kamarul Ajaib dan Cik Lok Ganesh. Selain itu, mereka juga sanggup berbuat fitnah seperti mana Puteri Kamarul Ajaib memfitnah Musa Al-Kazim yang dirasakan menghalau beliau untuk menguasai tahta Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, kewajipan bersikap adil dalam kehidupan. Sama ada sebagai pemerintah ataupun suami, mereka hendaklah bersikap adil terhadap semua. Dalam konteks Ketupat Cinta, baginda para meswara seharusnya tidak bersikap noda dengan rakyat baginda. Selain baginda juga hendaklah bersikap adil terhadap isteri-isterinya. Seandainya baginda bersikap adil, tentunya isteri-isteri baginda tidak bertelingkah.
Okey, inilah rujukan kami. Okey, itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.